مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'da. Qala muallif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung fasal malam, faslun menjelaskan tentang berjemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa asyara al-musannifu li syurutil qurwati biqaulihi wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fihi ay fil masjid wa huwa ayil ma'mum alimun bi salatihi. Jadi di bahagian mana pun kalau namanya sembahyang berjemaah tu, kalau seseorang tu dia duduk dalam masjid, dia solat dalam masjid dan dia ikut imam yang berada di dalam masjid. Yang penting dia tu makmum tu dia tahu. Solatnya imam tu dia tahu. Imam tu rukuk ke, imam tu sujud ke. Dengan cara dia melihat kepada imam tu sendiri. Dia nampak imam tu. Ataupun kalau dia tak nampak imam, maybe soft tu terlalu ramai orang, beribu orang maybe solat dalam masjid tu, maka dia melihat kepada soft yang ada di depan dia. Maka tu dah mencukupi dia untuk mendapatkan pahala berjemaah. Tetapi sebatas mana dia akan mendapat tu? Malam yataqaddam alaihi, selagi mana dia duduk dalam masjid tu dia tak lebih daripada imam. Maksudnya imam kat depan, dia kat belakang. Dia tak boleh lebih daripada imam. Mungkin imam duduk belakang dia ke. Fa in taqaddama alaihi bi aqabihi fi jihatihi lam tanaqid solatuhu. Kalau dia makmum tu lebih depan daripada imam. Kalau apa nama dia? Fa in taqaddama alaihi bi aqabihi. Apa ni nama dia? Ni apa ni? Tumit. Fa in taqaddama alaihi bi aqabihi, kalau tumit makmum tu dia lebih daripada tumit imam, tak boleh. Tak sah. Dia paling tak pun tumit. Kalau tumit itu lebih daripada imam, maka solatnya tidak sah. Wala tadurru musawatuhu li imamihi. Kalau sama boleh diterima lagi. Kalau sama. Contoh dia dengan imam tu satu baris macam tu. Dia tak imam tu lebih depan, makmum tu lebih belakang, dia sama. Tu boleh. Yang tak boleh tu makmum dia tu lebih depan daripada imam. Wa yundabu takhallufuhu an imamihi qalilan, tetapi disunahkan untuk berada di belakang sikit daripada imam. Wala yasiru bihadza takhalluf munfaridan anis saffi hatta la yajuzu fadilatil jamaah. Dan jangan sampai dia duduk belakang imam tu, dia terpisah daripada saf sehingga dia tidak mendapatkan keutamaan jemaah. Dia tak dapat fadilah jemaah. Jadi maksudnya kalau nak solat berjemaah, kalau saf tu seorang, usahakan ada dua orang. Contoh saf pertama ni penuh, saf yang kedua tu awak seorang je, panggil yang saf pertama tu sembahyang kat dua. Dia tak boleh. Kalau satu saf tu seorang je, dia tak dapat fadilah berjemaah. Dia tak dapat keutamaan fadilah berjemaah tu.
Kemudian wa in shalla al-imamu fil masjidi wal ma'mumu kharijul masjid. Nanti kalau dah habis baca ibarat ni baru saya akan terangkan panjang. Wa in shalla al-imamu fil masjidi wal ma'mum kharijun fil masjid. Sekarang gambaran yang kedua, imam dekat dalam masjid, makmum dekat luar masjid. Sekarang kita nampak kan macam mana dia punya situation dia. Kalau yang pernah sembahyang Jumaat, pernahlah rasa sembahyang kat luar. Pernah mi kan? Sembahyang kat tempat parking. Wa in shalla al-imamu fil masjidi wal ma'mum kharijul masjid hala kaunihi qariban minhu wal imamu bi allam tazid masafatu ma bainahuma ala thalathi mi'ati dhira'in takriban. Kalau imam solat dalam masjid, makmum luar masjid, tetapi dia masih dekat dengan imam. Maksud dekat dengan imam tu apa? Jarak antara keduanya tu tak lebih daripada salah simi'ati ziro'in, 300 ziro'. 300 ziro' ni hasta. 300 hasta. Kalau 300 hasta lebih kurang 135 meter. Wahua, dan makmum itu alimun bisolatihi. Makmum tu dia tahu solat imam tu. Maksudnya dia tahu, walaupun dia duduk kat luar masjid, dia tahu imam tu tengah rukuk ke, tengah sujud ke, dengan macam mana dia tahu? Dengan melihat saf yang paling belakang, dia nampak makmum tu rukuk, sujud, ataupun dia mengetahui dengan pendengaran, dia dengar suara imam tu, Allahu Akbar, rukuk, ataupun dia dengar suara mubaligh. Biasa kalau awak pernah dengar, mubaligh ni adalah orang yang akan menyampaikan apa yang imam buat. Contoh, kalau pernah dengar lah dekat Mekah tu, dia ada mubaligh, walaupun dah pakai speaker besar, dia pakai lagi macam Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Pernah dengar? Yang suara lepas daripada imam tu, tu dia namanya mubaligh. Ataupun tadi dia dengar suara mubaligh tu, so dia tahu posisi sekarang solat ni tengah rukuk, tengah sujud. Wala haila hunaka ayil bainal ma'mum wal imam wal ma'mum jaza al iqtida'i bihi. Dan antara imam dan antara makmum tidak ada penghalang. Maksudnya dia dia nampak imam tu dan tak ada hail, tak ada pembatas daripada dia. Dia boleh pergi ke imam. Wa yu'tabaru masafatul madhkurah min akhiril masjid. Dan jarak yang tadi tu, yang dikira 300 ziro' tu dikira daripada bangunan masjid yang bahagian belakang. Maksudnya yang terakhir lah, bukan daripada imam kira 300 ziro' tu, daripada masjid tu, yang belakang masjid ni. Maksudnya itu masuk tu. Kemudian yang nombor 3, gambaran solat berjemaah yang nombor 3 tu, yang tadi yang nombor 2. Yang pertama, imam duduk dalam masjid, dia duduk dalam masjid. Yang kedua, imam dalam masjid, di luar masjid. Yang ketiga, wa in kana al-imam wal ma'mum fi ghairil masjid imma fadha'in au bina'in fasyartu alla yazida ma bainahuma ala 300 zira'in. Kalau imam dan makmum berada di selain masjid, pernah nampak tak imam dengan makmum solat di selain masjid? Maybe kalau kat Malaysia saya tak berapa nak confirm. Kalau kat Indon dia biasa sembahyang raya, dia orang tak sembahyang kat masjid, dia orang sembahyang dekat parabola. Sebab ramai sangat kan. Macam tu. Kalau dua-dua tak duduk kat masjid macam mana? Fasyartu alla yazida ma bainahuma ala 300 zira'in. Kalau dia tak duduk dalam masjid, maka syaratnya jarak antara keduanya tak melebihi daripada 300 zira' wa an la yakunu bainahuma ha'il, dan tidak boleh ada penghalang di antara mereka berdua. Jadi kesimpulan dia, solat berjemaah ni, dia ada
dia mudah saja kan. Yang pertama kan, imam dengan makmum duduk dalam masjid kan. Kalau imam dengan makmum duduk dalam masjid tu tak ada masalah kan. Dia boleh dia ikutlah imam tu kan. Kemudian yang nombor 2 kan, imam duduk dalam masjid, makmum duduk luar masjid. Macam mana dia nak dapat fadilat berjemaah tu kan? Kena pastikan bahawasanya antara makmum kan, dan jemaah itu kan, dia tidak lebih daripada 300 dirham, 135 meter. 135 meter tu jauh. Padang bola kan? Padang bola ni antara gol sini dengan gol sini tu ada rasa 100 lebih kan? Jadi sejarak tu awak boleh dapat lagi fadilat berjemaah kan? Faham? Lepas tu dalam pembahasan yang nombor 2 ni ada macam mana kalau antara dia dan antara imam tu ada hail, ada penghalang. Contoh dia semayang kat luar masjid, lepas tu pagar berkunci kan? Maka pendapat yang pertama mengatakan bahawasanya kalau untuk dia sampai kepada imam tu, dia perlu untuk meninggalkan kiblat, maka tidak sah. Maka dia tak dapat pahala berjemaah tu. Faham tak meninggalkan kiblat? Contoh kan, imam dekat depan saya kan, lepas tu ada pintu kan, pintu tu terkunci kan. Saya nak pergi masuk situ, ada pintu tapi sebelah sana. Untuk saya berjalan tu, saya meninggalkan kiblat. Saya tengah tengok kiblat tapi nak pergi tu meninggalkan kiblat. So tu tak dapat pahala berjemaah. Ni menurut pendapat yang pertama. Kalau menurut pendapat yang kedua, kalau untuk mendapat kepada untuk pergi kepada imam tu kan, ada hail, ada penghalang dan perlu meninggalkan kiblat, tetapi ada darurat, maka masih dapat. Maka boleh kita ikut pendapat yang kedua, tak ada masalah. Jadi maksudnya solat untuk dapatkan fadilat solat berjemaah tu sangat mudah dan tak ada alasan untuk tidak hadir kepada solat jemaah dengan alasan tak masjid kota sikit, saya tak boleh masuk. InsyaAllah kita cuba untuk jaga solat berjemaah. Faham? Yang penting awak tahu. Yang penting tahu. Dah duduk jauh tu tahu imam tu buat apa sekarang. Tahunya imam tu buat apa dengan pertama kita nampak makmum yang belakang, ni rukuk, terrukuk. Ni iktidal, kita iktidal. Ataupun maybe kita tak nampak. Sebab kita pun duduk kita tak nampak. Mungkin sebab buta ke apa ke, tetapi dengar imam tu rukuk ke sujud ke, maka penting bagi imam, siapa-siapa yang kat sini yang bakal jadi imam, maka kena tahu posisi makmum tu. Biasanya nanti ada yang imam tu sembahyang asar, sembahyang zuhur, dia slow. Dengan takbir pun dia slow. Sampai kan makmum yang duduk dekat belakang takbir tu tak tahu dah salam ke belum. Imam tu dah balik dah drift imam tu. Ya, makmum duduk pergi sebab tak tahu. Jadi kalau nak jadi imam tu kena tahu macam mana cara dia. Jadi memang sembahyang tu sah, tetapi kesianlah makcik-makcik kat belakang menunggu. Mana Imam Nazmi? Tengok dah update story dah buat drift. Padahal dia duduk menunggu nak salam maka imam tu dia perlu tahu macam mana untuk bawa jemaah tu. Maka penting imam. Sebab tu Nabi bersabda al-imamu dhaminun. Imam ni dia menanggung makmum itu. Maksudnya menanggung dari bacaan Al-Fatihah yang masbuk tadi tu. Jadi imam tu dia bukan satu perkara yang mudah, bukan satu perkara yang enteng. Banyak perkara yang perlu dia pelajari. Macam mana cara untuk biar tak menjadi fitnah kepada makmum. Sembahyang lama, baca satu surat Al-Baqarah, imam kat belakang ada makcik-makcik, ada pakcik-pakcik. Kalau nak sembahyang lama, sembahyang seorang-seorang, sembahyang tahajud ke, sembahyang hajat ke, sembahyang istigharah, baca satu Quran. Tak ada orang nak marah.
Nabi semayang malam Nabi, sampai kaki Nabi ni bengkak-bengkak. Pernah tak awak berdiri sampai kaki tu bengkak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau solat malam tu sampai kaki tu bengkak. Padahal anak beliau yang paling beliau sayangi itu Sayyidah Fatimah tanya, kenapa engkau sedemikian rupa? Bukankah engkau telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka apa jawapan beliau? Beliau mengatakan, tidakkah aku menjadi orang yang bersyukur? Jadi semakin banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita, jadi semakin tambah sifat dalam diri kita untuk kita tambah menjadi hamba yang bersyukur. Jangan sembahyang hajat bila ada masalah aja. Jangan sembahyang istikharah bila nak kahwin je. Jangan istighfar bila rasa macam duit dah tak ada, nak kena hapus dosa. Jangan buat sesuatu, jangan dekatkan diri kepada Allah ketika awak ada masalah saja. Tetapi jadikanlah ibadah kepada Allah, dekat kepada Allah setiap masa. Jangan jadikan Allah ni sebagai bila kita perlu saja. Bila kita merasa kita perlu, bila kita rasa tak perlu, kita tak buat. Kita kena selalu rasa setiap masa saya perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau tanpa Allah, siapalah saya? Saya hamba yang hina, yang tak dapat nak buat apa-apa. Kalau Allah tak takdirkan saya, tak beri saya anugerah seperti ini, bukanlah saya seperti ini sekarang. Maka perlu kita banyak bersyukur. Faham? Ada yang nak tanya? Ada faham berkenaan solat berjemaah? Maka senang saja untuk dapatkan berjemaah tu macam mana? Jemaah ni paling kurang berapa orang? Berapa orang? Siapa nak menjawab? 2 orang. Paling senang nak dapat pahala berjemaah, kena ada 2 orang. Dia seorang tak boleh berjemaah, dia kena 2 orang. Maka yang single-single tu, kahwinlah cepat niat supaya boleh solat berjemaah. Boleh pahala banyak. Faham? Jadi bila seorang tu, dia sembahyang seorang, 1 je pahala. Bila dia sembahyang 2 orang, 25 pahala dia. So cara yang paling mudah, kalau yang single ni, ajak kawan. Jom kita sembahyang berjemaah. Kita ajak dia, kita dah dapat pahala 25. Sebabkan kita ajak dia buat baik, kita dapat pahala yang seperti mana dia buat. Berapa jadi dia? 50. Faham? Sebab tu Nabi ajarkan kepada kita untuk berdakwah. Ajak orang buat kebaikan. Bila orang buat kebaikan, kita dapat sekali. Walaupun kita tak buat ke, kita buat ke, itu nombor 2. Yang penting, ajak dulu. Untuk berdakwah kepada orang tu, tak mestinya kita jadi baik dulu. Tak mestinya jadi ustaz dulu. Tak mestinya jadi ulama' dulu. Buat baik tu, siapa saja boleh buat baik. Dan contoh berbuat baik ketika untuk solat berjemaah ni, kira lah. Solat berjemaah, seorang 1, 2 orang 25. Bila kita ajak orang, dia solat, dia dapat 25. Bila dia buat, dia dapat 25. Orang yang mengajak tu pun Allah akan bagi pahala sebagaimana orang tu buat, orang tu dapat tanpa mengurangi pahala dia. So, awak yang ajak tu solat sekali tapi dapat pahala berapa? 50. Faham? Jadi kena pandai. Jangan pergi dulu solat, jagi. Orang ajak tu kita pergi. Kalau boleh kita ajak orang. Mudah saja untuk mendapat hasanah di dunia ini. Sebab tu pentingnya ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita tahu satu amal kita dapat bandingkan dengan 50 kali orang beramal. Kita buat sekali je. Orang yang solat sekali nak dapat pahala berjemaah 50, dia kena solat 50 kali. Tetapi kita buat sekali je dengan ajak orang, kita dapat 50 kali. 50 hasanah. Beruntung tak beruntung, maka beruntunglah orang yang dikurniakan ilmu dan dia dapat beramal dengan ilmunya dan dia menyampaikan ilmunya. Maka sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallah ilal buddha. Dan barang siapa yang tambah ilmu dia tetapi tidak tambah dia dekat kepada Allah, maka tidak tambah ilmu. Semakin tambah ilmu, semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penting bila ada ilmu, maka kita niat untuk amal dan kita niat untuk sampaikan. InsyaAllah maka hidupkanlah solat berjemaah di ofis. InsyaAllah
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا وتب علينا توبة تغسل كل توبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلال يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.